Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pada sesi kali ini saya akan menceritakan atau menerangkan cara-cara untuk kita guna platform Melaka Securities ataupun lebih dikenali sebagai M+ lah. Okay. Okay, jadi objektif pada hari ini ada 10, ada 2 page . Okay, yang pertama cara nak login M+, seterusnya cara nak deposit dan juga nak keluarkan duit daripada M+. Nombor 3 adalah account summary. Yang keempat, cara untuk buat watchlist. Yang kelima, cara untuk cari counter ataupun kita nak tengok general info berkenaan sesuatu counter saham tu lah. Yang seterusnya, nombor 6, kita nak tahu cara nak beli ataupun nak jual saham. Yang ni mungkin ramai tak tahu. Kat mana nak tekan, kat mana nak tulis apa, nak isi apa. Okay, seterusnya kita ada jenis-jenis buy and sell. Yang ni pun saya akan cerita. Sebenarnya dia ada beberapa jenis cara untuk kita beli dan jual. Yang seterusnya adalah market depth. Yang ni saya akan tunjuk lagi. Yang ke-9 adalah intraday chart. Yang ni kita boleh tengok chart untuk pergerakan saham pada hari tersebut sahaja. Dan yang ke-10 adalah daily business done. Yang ni adalah kita punya transaction history ataupun transaksi yang telah kita buat sebelum ni, sama ada beli ataupun jual. Yang ni pun saya akan tunjuk contoh sekejap lagi. Okey, seperti biasa disclaimer, ini bukan skim cepat kaya. Saya tak menjanjikan keuntungan dan juga kerugian serta keuntungan kita tanggung sendirilah masing-masing. Dan ini adalah bukan forex ataupun digital currency. Dan sesi ini adalah perkongsian semata-mata untuk tujuan pembelajaran. Dan sebarang kaunter saham yang saya kongsikan bukan saya maksud untuk jual atau berbeli. Ia hanyalah sebagai satu contoh untuk kita faham berkenaan poin yang saya nak sampaikan. Okey, jadi saya teruskan. Okey, mula-mula kita punya objektif nombor 1, iaitu cara untuk login ke M+. Okey, jadi bila kita dah terima email daripada M+, yang maklumkan akaun kita dah siap, kita akan terima satu email temporary password. Password tu kita akan gunakan untuk kita login kali pertama ke M+. Okey, jadi macam mana kita nak login? Okey, senang je. Mula-mula kita pergi ke Google. Okey, perlu diingatkan platform M+ ni dia lebih mesra dengan Internet Explorer ataupun sekarang dah boleh guna dah Google Chrome, tapi saya dah terbiasa dengan Internet Explorer yang mana saya guna pada browser DH. Okey, jadi mula-mula kita search dulu M+ online dekat Google. Boleh guna Google Chrome, tak ada masalah. M+ online. Okey, jadi kita nampak yang atas kali ni ada tulis M+ online ni. Jadi kita tekan yang ni dan kita masukkan kita punya username. Kalau yang first time login tu ada dalam email pun ada dia tulis sekali username. Kita pun dah ada set masa kita nak buka account, kita dah ada set kita punya username tu. Jadi masing-masing kena ingatlah username ni dan juga password. Untuk yang first time login, masukkan temporary password. Yang dah pernah masukkan temporary password, dah biasa login, masukkan password tuan-tuan lah. Okey, saya masukkan sekejap. Dan kita tekan login. Okey. Biasanya dia akan keluar paparan macam ni lah. Kita akan boleh nampak kita punya user ID dekat kiri ni, sebelah kiri atas. Dan kita akan nampak senarai kaunter saham dekat bawah ni. Jadi di sini kita boleh pilih lah. Biasanya kita akan ada yang bawah ni, start daripada all stocks ni sampai ke more ranking. Lepas tu ada search by sector ataupun search by indices. Okey,
yang atas ni adalah kita punya favourites. Yang ni yang saya dah setkan saya punya favourites ataupun kita panggil watch list. Nanti saya akan tunjukkan juga yang ni. Okay, jadi login dah. Seterusnya, cara untuk deposit ataupun withdraw duit. Okay, dalam M Plus ni dia sangat mesra pengguna lah berbanding dengan broker lain yang saya pernah guna. M Plus ni antara yang paling mesra pengguna. Senang je cara kita nak masukkan duit dan juga cara kita nak keluarkan duit. Okay, kalau tuan-tuan ataupun puan boleh tengok dekat atas ni, dia ada live coach, trade history, my account, portfolio, payment, withdrawal, guidance, news, M Plus Academy events dan about us. Okay, yang kita nak fokus untuk masukkan duit dan juga keluarkan duit adalah dekat bahagian payment dengan withdrawal. Payment ni untuk kita masukkan duit, withdrawal ni untuk kita keluarkan duit. Jadi dia M Plus ni dia, kita boleh anggap dia macam satu account Shopee lah. Kita masukkan duit dalam ni tapi kita tak guna lagi untuk beli. Kita just masukkan duit je dulu dalam account kita. Macam Shopee kan, kita transfer duit daripada account bank masuk ke account Shopee. Tapi kita tak beli pun barang. Duit tu ada dalam account Shopee. Sama macam M Plus ni, kita transfer duit daripada bank kita masuk ke account M Plus. Tapi kita tak guna lagi untuk jual beli. Just kita letak dalam account M Plus ni dulu. Kalau kita nak keluarkan balik ke bank kita pun boleh. Okay. Jadi mula-mula kat payment ni, untuk masukkan duit, kita pilih dekat deposit. Deposit ni, okay, dia ada dua cara untuk transfer. Satu manual transfer dan yang kedua adalah FPX, direct transfer. Kalau kita nak guna online banking, kita pilih FPX, direct transfer. Kalau manual transfer ni, kita nak bank in dekat cash deposit machine, CDM. Kita transfer manual lah, pergi kat account ATM, masukkan duit ke nombor account M Plus. Siapa nak nombor account M Plus tu boleh PM tepi. Okay. Tapi yang paling senang adalah kita gunakan online banking. Kita pilih FPX direct transfer ni untuk online banking. Tapi online banking ni dia ada minimum transaction limit, iaitu RM1,000. Tak boleh kurang daripada RM1,000. Jadi paling kurang pun nak kena transfer RM1,000. Kalau nak transfer 500 tu tak boleh guna cara online banking, kena guna cara manual transfer. Okay. Dan seterusnya kalau manual transfer ni dia lambat sikit lah. Kita transfer tu, lepas tu kita kena email dulu kepada M Plus cakap kita dah transfer. Lepas tu baru dia akan update dalam kita punya account M Plus nilai yang kita masukkan tu lah. Kalau kita guna direct transfer ataupun online banking ni, dia lebih cepat. Kita selesai je transfer, dia dah terus ada dalam account kita. Okay. Okay, jadi kita tekan FPX direct transfer dan kita tekan submit. Okay, client code ni tak perlu kacau, dia memang ada satu je. Seterusnya kita masukkan kita punya amount, kita nak transfer berapa. Contohnya minimum kita kena transfer RM1,000. Kita letak RM1,000 dan kita tulis sikit lah remarks. Remarks ni contoh first time masuk, first time lah, contoh lah ni. Lepas kita tekan submit. Okay, seterusnya dia akan pergi ke page ni. Page ni kita kena pilih bank apa yang kita nak. Okay, dia ada macam-macam bank lah dekat sini. Yang biasa kita dengar macam Bank Islam, Bank Rakyat, BSN, CIMB, Maybank, Tuju, RHB. Okay, kita boleh gunalah mana-mana bank yang ada dalam list ni. Okay, seterusnya bila kita tekan mana-mana bank yang kita pilih tu, dia akan teruslah pergi ke website bank tersebut untuk kita teruskan pembayaran. Okay, jadi untuk tujuan tu saya tak buat lah, saya cancel dulu. Okay, seterusnya saya nak tunjuk cara untuk kita keluarkan duit. Contohnya kita dah masukkan duit, masa kita dah jual beli saham, kita dah ada untung ataupun kita nak guna balik duit tu, kita nak keluarkan duit. Untuk apa-apa tujuan lah. Kita just pergi pada Okay, seterusnya saya tunjukkan cara untuk keluarkan duit. Contoh bila kita dah untung ke ataupun kita nak keluarkan duit atas apa-apa sebab lah, kita nak gunakan duit tu, kita nak keluarkan daripada account M Plus ni, kita just pilih dekat withdrawal, kita masuk tekan cash. Okay,
Lepas dah tekan cash, dia akan keluar page macam ni. Dan kita pilih client code. Okey, kita pilih withdrawal as IBG lah, bukan check IBG. IBG ni online banking lah. Lepas tu kita pilih bank kita yang kita nak masukkan. Contohnya saya pilih CIMB Islamik. Macam saya punya account CIMB Islamik. Lepas tu kita masukkan nombor account kita. Masukkan nombor apa je, nombor account. Pastikan nombor account ni betul. Dan yang penting sekali, account tu adalah account bank kita. Kita tak boleh transfer, masuk ataupun keluar duit menggunakan account bank orang lain. Kita kena guna bank yang sama dengan account M Plus kita. Account M Plus nama saya Amirul. Account bank pun kena nama saya juga, Amirul. Tak boleh nama orang lain. Nanti dia akan reject. Okay, seterusnya kita masukkan amount berapa yang kita nak keluarkan. Contoh 1000. Tulis sikit rimak apa-apa. Untung kita tulis. Lepas tu kita tekan submit lah. Nanti dia akan terus proses. Tapi dia ambil masa biasanya 2 hari bekerja dah masuk dalam akaun kita dah untuk keluarkan duit. Macam kalau hari ni keluarkan, mungkin hari Isnin atau hari Selasa baru masuk dalam akaun. Okay. Jadi itulah cara untuk keluarkan duit daripada M+. Senang je. Okey. Seterusnya saya pergi kepada poin yang ketiga adalah account summary. Okey, jadi untuk account summary, bila kita dah masukkan duit dalam account, kita nak tengok jumlah duit dalam account kita. Betul tak apa yang kita masukkan? Kita pergi dekat my account, kita tekan dekat sini account summary. Okey, bila kita tekan account summary ni, dia akan keluar page yang macam ni. Macam saya ni dalam account ni saya dah keluarkan duit semua sebenarnya. Beberapa minggu lepas lah saya keluarkan duit sebab saya takut saya trade sebab sekarang ni market pun tak apa nak okey. 2-3 minggu lepas lah. Jadi saya nak elakkan daripada saya terbeli apa-apa saham. Jadi saya keluarkan dulu sebagai salah satu cara kawal lah. Nak kawal diri sendiri. Kalau tak asyik nak trade je sekejap lagi. Okay, tapi sekarang ni market nampak macam dah okey. Mungkin saya akan masuk balik lah. Mungkin minggu depan. Okey. Jadi kita akan nampak trust account ni adalah duit yang ada dalam account kita. Dan juga dia akan keluar trading limit. Trading limit ni adalah nilai yang kita boleh trade. Biasanya dia akan kurang sikit daripada trust account. Sebabnya dia ambil kira cost brokerage fee yang dia akan tolak. Contohnya macam kalau RM26 ni memang sah-sah tak boleh nak trade lah sebab nak cover brokerage fee pun dah dalam RM20 beli dan jual. Jadi dia tak bagi saya trade lah sebab tak cukup duit. Jadi saya nak trade, saya kena masukkan lagi duit. Kurang-kurangnya mungkin kalau ada 100 kat sini, mungkin dah ada dekat trading limit ni, mungkin dia akan jadi RM80 macam tu. Dia akan tolak sikit daripada trust account ni untuk dia reserve sebagai bayaran brokerage fee. Okey, jadi ni adalah account summary. Okey, seterusnya saya akan ajar cara untuk kita buat watchlist. Okay, ni senang je. Dekat page utama ni lagi, kita boleh nampak depannya ada satu icon ni, organize favorite, yang simbol buku ni. Kita kena favorite. Okay, jadi kita tekan kat sini. Okay, jadi favorite ni adalah kita punya watchlist lah. Contohnya saya dah ada 4 watchlist saya. Kalau saya nak tambah yang baru, saya tekan new. Okay, jadi saya masukkan lah. Contohnya apa nak tulis, portfolio contoh. Portfolio nanti confuse. Contohnya ni watchlist untuk Julai. Okay, saya tulis Julai. Okay, jadi bila dah tulis Julai ni, saya tutup ni. Okay, nanti dekat sini dia akan keluar Julai. Dekat all stock ni, kita tekan dekat sini, dia akan keluar Julai. Bila saya tekan Julai, tak ada apa-apa lagi lah, kosong. Jadi kita nak masukkan saham dalam watchlist ni, kita hanya perlu cari saham tu dan masukkan. Okay, yang tu saya rasa poin yang seterusnya. Okay, untuk search counter dan general info. Okay, jadi watchlist kita dah buat, tapi masih kosong lah sebab kita baru buat. Jadi cara seterusnya,
macam mana kita nak cari saham untuk kita masukkan dalam kita punya watchlist. Kalau kita dah ada nama saham yang kita dah kenal, senang, kita boleh search je terus. Contohnya saham yang orang biasa kenal, contohnya PM. Contohnya PM. Saham PM, Telekom Malaysia. Okey, jadi kita search PM tadi, dia keluar banyak lah semua yang ada perkataan ada huruf T dan M. Dia akan keluar sama, jadi kita pilih yang mana kita nak. Contohnya yang macam PM ni, yang ni lah. Kos yang PM je ni, kita right click, lepas tu kita tekan add to favorite, kita pilih kita punya favorite tadi, Julai. Okey, jadi dia tulis PM successfully added to Julai. Jadi kita buka balik kita punya favorite Julai. Okey, dia dah keluar dah PM. Dah ada satu. Maksudnya lepas ni senang, kita nak monitor, kita buka je kita punya favorite Julai tadi tu, dia keluar dah senarai counter yang kita dah setkan, kita dah buat watchlist. Okay. Contohnya lagi, kalau kita nak cari counter daripada yang most active, contohnya okay, saya pilih daripada sini lah, yang mana yang biasa orang dengar. Contoh macam CMB ni dia tak syariah, jadi tak payahlah. Contohnya okay, MyEG. MyEG ni mungkin ramai orang biasa dengar lah kot, MyEG ni. Okay, jadi saya right click, saya add to favourites, Julai. Saya masukkan dekat Julai. Okay, jadi bila saya buka balik Julai, dia dah keluar dah MyEG dengan TM. Tadi saya dah buat watchlist. Okay, jadi bila lepas-lepas ni kita keluar daripada sistem M Plus ni, kita masuk login balik, dia akan ada lagi lah benda ni. Jadi senang kita nak tengok balik. Okay, jadi seterusnya kita dah buat watchlist, kita dah ada counter yang kita nak tengok. Okay, jadi saya nak fokus kepada sekarang ni. Seterusnya adalah general info. General info ni adalah maklumat general berkaitan dengan counter tersebut ataupun saham tersebut lah. Jadi contoh MyEG ni, saya tekan right click, kita boleh tengok sini ada general info. Okay, dalam general info ni dia ada macam-macam maklumat berkaitan dengan MyEG ni. Satu, dia ada nama dekat atas ni, MyEG Services. MyEG Services Sendirian Berhad. Okay, seterusnya kita boleh tengok dia ni ada dalam sektor mana. Jadi sektor teknologi. Okay, sektor teknologi. Dan seterusnya kita boleh tengok juga dia punya revenue. Pasal financial info dia kat bawah ni. Revenue dia, net profit dia, untung ke tak untung. Macam kalau ni, hijau ni untung lah. Okay, jadi kita boleh tengok lah beberapa, ada banyak jugalah maklumat dekat sini. Volume, macam-macam lagi. Past performance dia. Okay, jadi ni salah satu tempat kita nak tengok info berkaitan counter tersebut. Okay, saya back balik. Okay. Okay, jadi seterusnya saya pergi ke point seterusnya. Okay, cara untuk beli dan jual counter ataupun saham lah. Okay, jadi contoh dalam kes MyEG ni, contoh kita nak beli, kita dah study, kita nak beli. Contohnya ni dia bukan saya kata bagus nak beli ke tak, ni contohnya. Okey, jadi bila kita nak beli, kita tekan counter mana yang kita nak beli tu. Contohnya saya tekan MyEG ni, saya tekan buy. Dekat atas ni kalau kita perasan dia ada button buy, order status dan juga sell. Jadi kita tekan buy ni, tekan buy. Okay, jadi dia akan keluar nama counter tu, MyEG dekat atas ni. Yang penting kita kena confirmkan nama dekat atas ni, MyEG. Contohnya kalau kita nak beli TM, kita tekan TM, tekan buy, dia akan keluar TM dekat atas ni. Okay. Okay, jadi macam itulah cara. Contoh saya try balik MyEG. Tekan buy, dia akan keluar MyEG. Okay, jadi kita kena masukkan kuantiti dulu. Kita nak beli berapa lot. Okay, jadi harap semua dah maklum lah, kita tak boleh beli 1 unit saham, kita kena beli 100 unit saham minimum, ataupun kita panggil 1 lot. Kalau sini kita tekan 1 ni, maksudnya 1 lot. Dia dah tulis dekat atas ni, kuantiti dia darab 100. Maksudnya dah darab 100 unit. Jadi kita masukkan 1. Harga dia kita kena masukkan, kita kena pilih dululah harga mana kita nak masuk, harga mana kita nak beli. Contohnya kita nak beli harga 70. Dia ada beberapa harga dekat sini, kita boleh pilih
sama ada daripada sini ataupun kita boleh key in sendiri nilai yang kita nak. Contoh kalau kita pilih 78 sen kita nak beli. Mahal lah ni. Kalau kita nak key in sendiri pun boleh. Kita boleh je tulis 70 sen. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey je. Okey, seterusnya kita nak beli validity ni sama ada order kita tu valid untuk hari tersebut sahaja ataupun good till date ni biasanya kita boleh bagi order tu berjalan sampai dalam tempoh sebulan. Contohnya kita nak beli harga rendah ni 70 sen. Contohnya saham tu tak pergi pun harga 70 sen, maksudnya kita tak dapat pun harga yang kita nak. Jadi esok tu dia akan repeat lagi. Kalau kita pilih good till date ni, dia akan repeat lagi order kita tu. Kita tak perlu key in lagi sekali. Dia dah automatic masuk dalam order sampailah tarikh yang kita setkan ni. Biasanya sebulan lah dia letak sebulan. Kita boleh ubah je nak buat seminggu ke. Tapi kena set hari bekerja je. Okay, lepas tu kita tekan send now. Okay, tu je cara kita nak beli saham. Nanti dia akan, lepas kita dah tekan tu, dia akan keluar dekat order status ni lah. Dia akan keluar dekat sini. Senarai order kita yang kita dah key in. Ataupun order yang masih aktif. Okay, jadi tu cara kita nak beli. Okay, jadi cara nak jual pula. Contohnya kita dah ada saham MyEG ni dalam kita punya portfolio. Kita dah pernah beli sebelum ni. Jadi kita nak jual, kita hanya tekan sell je. Tekan sell, pastikan nama MyEG ni betul. Dan sini adalah sell. Lepas tu masukkan quantity, contoh 1 unit macam tadi. Dan kita nak sell pada harga yang lagi tinggi. Contohnya 79 sen. Kita masukkan 79 sen. Dan validity ni pun sama macam tadi lah. Kita boleh ubah good till date. Contohnya harga saham tu belum naik lagi sampai 79 sen. Kita nak dia sentiasa masukkan order kita tu. Maksudnya kita tak perlu key in setiap hari. Kita dah set harga kita nak jual. Bila dia nak cecah je harga tu, dia automatic jual. Jadi kita tak perlu monitor hari-hari lah. Okay, jadi itulah cara kita nak jual dan juga cara nak beli. Yang ni kita tekan send now lah untuk proceed dengan jualan ni. Okay. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan jenis-jenis buy and sell. Yang ni saya akan fokus pada sell je lah. Sebabnya buy jarang kita guna, sell yang kita biasa guna, yang jenis berlainan. Okay, saya tunjuk contoh satu. Contoh MyEG tadi, kalau kita biasa kita buat, kita tekan sell, kita masukkan berapa unit kita nak jual, kita masukkan harga 78 sen, validity mungkin kita letak sebulan ataupun kita letak hari tu je. Okay, kita tekan send. Okay, yang tu cara pertama. Cara kedua, dia ada satu lagi jenis. Kalau perasan atas ni ada nama dia limit ataupun stop limit. Okay. Sekejap dia orang nak join. Assalamualaikum Wik. Baru lama dah start ni. Nanti aku share recording. Okay, jadi cara kedua untuk sell ni, yang pertama tadi adalah limit. Limit ni biasa, memang default dia akan tulis limit ni. Kita tak perlu ubah pun. Kecuali kita pilih stop limit ni untuk case kita nak set kita punya cut loss. Contohnya saham tu harga dia, saya buka chart lah senang. MyEG. Okay, contoh MyEG ni, memang counter ni memang tengah downtrend ni, tak, kalau boleh jangan belilah. Okay, contohnya kita rasakan saham ni adalah berada pada paras support. Jadi kita dah set dia punya support mungkin paras 765 ni. Okay, jadi kita nak set bila kita nak beli sekarang, tapi kita nak set bila dia jatuh bawah daripada 765, kita nak dia automatic jual. Okay, contohnya kita nak set 760, harga 760 ni harga kita nak jual. Okay. Jadi kita set dekat sini 760. Dan sini pun sama, kita masukkan 760 juga. Stop price. Price ni harga kita nak jual. Bila dia hit dia stop price ni, dia akan terjual harga 760. Harga yang kita nak jual. Okay. Jadi ni biasa kita setkan good till date sebabnya kita nak control kita punya limit downside tu. Jadi bila setup tu tak jadi, bila saham ni tak naik, bila dia jatuh je, dia dah automatic terjual. Kalau kita tak pakai stop limit ni, kita tekan limit je,
kita masukkan harga 76, dia akan automatik terjual. Dia jual terus hari tu. Okey, jadi kita kena pakai stop limit untuk kita bila dia jatuh baru dia terjual harga tu. Okey. Okey, jadi itu adalah dua contoh cara untuk kita jual saham lah. Okey. Seterusnya saya akan ceritakan pasal market depth. Okey, market depth ni kalau dekat sini kita tekan saham mana-mana ni, kita tekan dekat atas ni ada show handy info ni, ada macam petak ni. Kita ambil saya biasa pilih right. Okey, dekat kanan ni kita akan nampak market depth tu adalah barisan ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni dipanggil market depth ataupun senarai orang yang tengah beratur nak beli ataupun nak jual saham. Yang warna merah ni adalah orang nak beli. Maksudnya ada 12 orang, cara baca dia ada 12 orang nak beli saham MyEG ni pada harga 77 sen. Dan jumlah yang 12 orang ni nak beli adalah 6,220 lot. Okey. Jadi dia ni kita panggil ready buyer. Maksudnya dia dah ready nak beli pada harga tu. Kalau ada orang willing nak jual, dia automatik terjual. Kalau belah kanan ni kita panggil ready seller. Maksudnya dia dah key in siap-siap dia nak jual harga mana. Contohnya harga 78 sen ni ada 42 orang yang nak jual. Jumlah saham yang dia nak jual adalah 14,880 lot. Okey. Jadi tu cara kita nak baca market depth ni. Biasanya kalau kita tak pernah trade, kita hanya akan ada 3 baris je market depth ni. 1, 2, 3. Untuk dapatkan 5 market depth ni kita kena trade. At least sekali kita trade dan kita boleh request kepada M+ lah untuk kita dapatkan 5 market depth. Sebab apa kita nak tengok 5 market depth ni? Jadi sebabnya kita boleh tengok lagi detail berapa ramai orang yang beratur nak beli ataupun nak jual pada harga yang lagi bawah ataupun harga yang lagi atas. Okey, ni adalah teknik lah. Nanti teknik, kalau kita belajar teknik, kita fahamlah benda tu, kita akan gunakan untuk kita tahu dia punya support dan resistance ataupun supply dan demand. Okey, jadi tu berkenaan market depth. Okey, seterusnya intraday chart. Okey, dalam M+ ni juga sebenarnya kita boleh tekan, kita boleh double klik dekat nama contoh MyEG ni. Okey, dia akan keluar info ni. Ni info pembelian yang transaksi yang berlaku pada hari semalam, hari Jumaat. Okey, kalau kita nak tengok intraday chart, kita tekan dekat sini. Okey, ni dia punya chart pergerakan harga saham pada 22 Julai semalam lah. Maksudnya dia, kalau kita ni macam tak nampak sangat ni. Sekejap saya cari saham lain. Contoh kalau TM. Okey, macam saham ni okey. Okey, kita boleh nampak pergerakan harga saham dia daripada RM5.57 dekat sini. Dia dah bergerak banyak, naik turun sampai ke sini. Kita boleh nampak pergerakan harga tu. Tapi harga ni adalah daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang je. Okey, jadi ni kita panggil intraday chart. Jadi kita boleh tengok lah. Kalau orang yang beli saham, beli hari ni, nak jual hari ni, dia kena tengok benda ni. Kalau kita target nak beli hari ni, jual 2-3 bulan lagi, kita tak perlu tengok lah benda ni. Dia tak berapa relevan lah. Okey, jadi ni adalah intraday chart. Dalam ni juga kita boleh tengok berapa ramai orang yang beli mengikut volume. Ni sebelah ni volume. Okey, ni tak ada orang yang belilah untuk 1,000 lot ke atas. Macam itulah, dia asingkan ikut bilangan lot. Dan dalam ni, okey, kita ada satu lagi ni, kita boleh tengok. Okey, ni transaksi yang berlaku setiap transaksi. Kalau kita ada beli dan jual saham, transaksi kita dia akan tertulis dekat dalam senarai ni. Okey, contohnya macam saham MyEG ni, hari ni dia bukan hari ni lah, maksudnya semalam dia ada dia ada 5,156 transaksi. Maksudnya ada 5,156 kali berlaku penjualan, jual beli tu.
Ada orang beli, ada orang jual 5,000 kali dalam masa sehari je. Jadi kita boleh tengok lah jumlah orang yang jual, orang yang beli. Macam yang ni beli 80 lot, yang hijau ni beli, yang merah ni dia jual. Macam ni dia beli 80 lot. Jumlah yang dia beli 43,760. Jadi kita boleh buat analisa lah. Contohnya ada yang beli. Okey, yang ni contohnya. Yang warna purple ni kita tak tahu dia beli ataupun jual. Macam ni nilai sangat tinggi lah ni. 445,000 dia beli ataupun dia jual. Jadi ni kita nak kena hati-hatilah. Mungkin dia beli, mungkin dia jual. 500,000 ni. Okey. Jadi macam itulah kalau kita ada beli, kita ada beli pun dia akan tertulis dalam list ni lah. Semua orang, siapa-siapa je yang beli dia akan keluar dekat list ni. Okey. Khususnya daily business done. Yang ni adalah sejarah transaksi yang kita pernah buat dalam akaun M Plus kita. Okay, jadi sebelum ni kita dah pernah beli jual, jadi kita nak tengok kat mana apa counter yang kita pernah beli, yang kita pernah jual. Okay, jadi dia ada simpan dalam ni. Boleh pergi dekat my account, tengok dekat daily business done. Okay, macam yang ni, tekan daily business done ni, pilih tarikh kita nak tengok daripada bila. Contohnya saya pilih daripada 1 Julai sehingga tarikh hari ni, semalam ni. Tekan search. Okay, jadi dia keluar. Saya ada sepanjang bulan Julai ni, saya ada buat 2 transaksi je. Beli satu, purchase satu, sell satu, jual satu. Ini sebab saya tengah test. Saya ada beli untuk test, nak tengok sekarang ni market okey ke tak okey. Jadi waktu saya beli ni terkena cut loss lah ni. Jadi saya beli harga 27 sen. Saya jual harga 26.5 sen. Dia terkena saya punya cut loss lah. Jadi sebab tu saya tak ada beli lagi lepas tu. Sebab market tak apa okey. Waktu tu lah. Pada 7 Julai dan 8 Julai ni. Okay, jadi kita boleh tengok transaksi kita. Sejarah transaksi yang kita pernah beli, pernah jual. Ikutlah kita masukkan date ni. Sampai, tak silap saya, dia 3 bulan sebelum. Kita boleh tengok. Okay. Jadi tu sahajalah perkongsian pasal platform M Plus ni. Jadi boleh buka-buka dulu, tengok-tengok dulu M Plus ni, bagi biasa dulu dengan platform ni sebelum buat apa-apa pembelian ataupun penjualan lah. Pastikan kita faham lah apa yang kita buat. Okey, jadi saya rasa setakat tu je. Ada apa-apa soalan ke?